Pedagang senjata api lelaki Israel berdepan hukuman mati. JPA pandang serius cubaan calarkan imej perkhidmatan awam. Lelaki Israel Avitan Shalom didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas dua pertuduhan miliki 6 senjata api dan 158 butir peluru. Jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Tasnim Abu Bakar. Avitan didakwa berdagang senjata api di dalam sebuah bilik hotel di Jalan Ampang pada 26 Mac dan 28 Mac lepas. Pertuduhan pertama mengikut Seksyen 7-1 atas senjata api, penalti lebih berat 1971, hukuman pindaan pada Seksyen 7. Pertuduhan kedua melibatkan Seksyen 8-A atas senjata 1960. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunjalan tidak menawarkan sebarang jaminan kerana kesalahan itu tidak boleh dijamin. Mahkamah menetapkan 21 Mei untuk sebutan semula kes. Penderitaan yang dialami umat Islam di Palestin akibat kekejaman tentera rejim Zionis mendapat perhatian dan simpati Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salehuddin. Baginda turut berharap umat Islam di Palestin mendapat keadilan dan kebebasan yang diperjuangkan selama ini. Pengeboman tanpa mengira masa dan tempat, seperti di rumah, masjid, sekolah, hospital dan fasiliti kesihatan, telah mengakibatkan kerosakan yang teruk dan musnah dalam sekelip mata. Selain itu, bilangan mangsa-mangsa yang terkorban kian meningkat, terutama di kalangan rakyat yang tidak berdosa, seperti kanak-kanak, orang tua dan wanita. Dalam titah perutusan sempena Hari Raya Aidilfitri, Baginda juga menyeru seluruh rakyat agar sentiasa mensyukuri nikmat dapat hidup di Malaysia dalam keadaan aman dan harmoni. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berharap lebih banyak syarikat dari China akan melabur di Malaysia. Ia sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk rakyat di negara ini. Perkara itu dinyatakan oleh Sri Paduka Baginda selepas berkenan menerima menghadap Duta Besar China di Malaysia, Ouyang Yujing. Pertemuan bersama yang di-Pertuan Agong itu membincangkan hubungan dua hala antara Malaysia dan China serta isu-isu semasa berkaitan kedua-dua negara. Dalam sesi menghadap itu juga, Sultan Ibrahim turut berkenan memberikan pandangan mengenai hala tuju hubungan diplomatik antara kedua-dua negara dan keperluan untuk mengenal pasti peluang kerjasama yang lebih luas. Rakyat Malaysia diyakini mampu merealisasikan potensi negara dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan pelaburan bernilai tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Madani komited untuk membina masa depan negara yang baharu, berteknologi tinggi dan berinovasi. Menerusi laman Facebook rasminya, Perdana Menteri menjelaskan pelaburan bernilai tinggi daripada syarikat global bakal menghasilkan pekerjaan berpendapatan tinggi untuk lebih ramai rakyat di negara ini. Beliau turut berkongsi laporan video dari laman Facebook Forum Ekonomi Dunia WEF mengenai potensi Malaysia yang semakin meningkat dalam industri semikonduktor. Laporan video WEF itu menekankan bahawa Malaysia, terutamanya Pulau Pinang, sedang muncul sebagai kuasa semikonduktor baharu. Negeri itu memperoleh pelaburan langsung asing FDI bernilai $12.8 bilion Amerika pada tahun lepas. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan beliau belum berbincang mengenai calon Pakatan Harapan bagi Pelaraya Kecil Dun Kuala Kubu Baharu. PRK Kuala Kubu Baharu diadakan berikutan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong 21 Mac lalu. Suruhanjaya Pelaraya SPR
menetapkan hari pengundian pada 11 Mei manakala undi awal pada 7 Mei. Tarikh penambaan calon pula ditetapkan pada 27 April. Baik, ini mengenai video tular melibatkan sekumpulan audiens dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali adalah video lama melibatkan simulasi kesiapsiagaan anggota keselamatan sekiranya berdepan situasi serangan provokatif. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menjelaskan video berkenaan dikongsi dengan niat memainkan sentimen negatif terhadap kerajaan sekaligus mencalarkan imej perkhidmatan awam. JPA memaklumkan pihaknya mengambil serius terhadap cubaan untuk melemahkan institusi perkhidmatan awam dengan memberi gambaran seolah-olah kerajaan tidak bertanggungjawab terhadap isu dan kebajikan pegawai awam. Terdahulu, sebuah portal memuat naik video berdurasi lebih seminit yang merupakan simulasi seorang pegawai awam bertanyakan mengenai status permohonan kuartus kerajaan. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada Tan Sri Mohamad Zuki dan kemudiannya ditunjukkan seolah-olah individu terbabit dihalang oleh polis bantuan yang bertugas. Justru JPA menyeru kepada orang awam supaya tidak mudah terpedaya dengan maklumat yang dikongsi bagi tujuan mencalarkan imej kerajaan dan perkhidmatan awam. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat mengenai video provokasi tersebut dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Menerusi kenyataan, MCMC memaklumkan pihaknya telah menghubungi pengendali akaun media sosial My News Hub. Ini bagi merakam percakapan susulan tindakan memuat naik dan memainkan semula klip video lama yang menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pengguna media sosial. Kes disiasat bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. 16 kematian manakala 1,288 kes kemalangan dicatatkan pada hari keempat Op Selamat ke-22. Angka itu lebih rendah berbanding 35 kematian yang dicatatkan pada Rabu. Op Selamat ke-22 dengan tema Rumah Selamat, selamat sampai ke destinasi berkuat kuasa 8 April lepas hingga esok di seluruh negara sempena Aidilfitri. Sementara itu, Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Nasri Omar memaklumkan pihaknya menjangkakan trafik kembali sesak esok. Susulan orang ramai akan pulang ke destinasi masing-masing. Justru orang ramai dinasihat merancang perjalanan bagi mengelak terperangkap dalam kesesakan. Meriahkan raya anda bersama-sama Iris Wanita khas Aidilfitri. Berkongsi cerita Syawal yang dirindui. Istimewa dari Museum Warisan Universiti Putra Malaysia UPM. Ahad, 14 April 2024, 11 pagi di TV1. Kami, warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum. Saya suka makanan moden. Tapi kalau setiap kali raya, lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Selamat Hari Raya
Aidilfitri mulia. Walaupun saya suka mendengar lagu-lagu raya yang moden, tapi bila menjelangnya Syawal, saya tetap suka lagu-lagu raya yang klasik. Dengar. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa. Walaupun sekarang ni dah ada kad raya digital, tetapi saya lebih suka untuk menulis dan menghantar kad raya secara fizikal. Barulah lebih bermakna. Saya tak suka online transfer. Saya suka bagi duit raya dalam sampul raya. Siapa nak duit raya? Balik kampung. Oh, balik kampung. Saya ni memang menetap di bandar. Tapi kalau raya, pasti saya akan balik ke kampung. Jomlah balik kampung. Sekalipun zaman sudah berubah, walau cara mungkin berbeza. Namun hari raya tetap diraih bersama. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia edisi khas Aidilfitri pada Hari Raya kedua sehingga Hari Raya kelima di TV1 saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya, bermaaf-maafan di pagi raya, lupakan segala kekhilafan, indahnya bila semua. Sucikan jiwa menyusun jari, raikan Syawal setulus hati. Sungguh meriahnya, miskin kaya pun turut bergembira. Cuek sikit, jangan sentap. Dwi nak pergi solat raya dalam kereta kan? Kita sama-sama bertakbir. Dengan saudara mara semua main mercun takbir. Sampai main mercun. Lain sikit. Lain sikit. Saudara kita. Tak boleh main mercun. Raikan Syawal setulus hati, mewarnaimu hanya di TV1. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Di bulan Syawal yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merapatkan silaturahim dengan amalan kunjung-mengunjung agar perpaduan sesama kita tetap kekal terpelihara. Pada yang pulang ke kampung halaman, sentiasa berhati-hati di jalan raya dan jaga kesihatan diri serta keluarga tersayang. Saya, Fahmi Fadil dan seluruh warga Kementerian Komunikasi mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada umat Islam yang meraikannya. Maaf zahir dan batin. Bertemu kembali. Keluarga penghuni penjara Kajang tidak melepaskan peluang melawat ahli keluarga mereka bersempena Aidilfitri. Ia susulan kebenaran Jabatan Penjara untuk melawat penghuni secara bersemuka hari ini dan esok. Kebenaran itu terpakai bagi semua institusi penjara, termasuk Sekolah Henry Gurney. Keutamaan diberikan kepada pelawat yang membuat janji temu lebih awal. Kebiasaan lawatan kita ambil satu slot 25 ataupun 30, tengok pada keadaan. Kebiasaannya hari Minggu kita akan ambil sampai 30 lah satu slot. Tapi memandangkan lawatan raya permintaan terlalu tinggi, kita bincang dengan pengurusan institusi, kita buka satu slot 40 pelawat dan kita tambah slot terakhir, slot ke-6. Bermula daripada 8.30 pagi dan dijangka habis lebih kurang pukul 4 petang lah. Jadi untuk kalau kata pelawat yang walk-in boleh, tapi kita akan kemudiankan. Kita utamakan yang booking dulu. Yang dalam sistem sebab banduan kita dah sedia. Selain kaedah bersemuka, pertemuan secara dalam talian juga dibenarkan bermula Ahad hingga Selasa ini.
Ya, lemang lazimnya dimasak berlapikkan daun pisang, namun lemang daun lerek kini menjadi alternatif pelengkap hidangan ketika perayaan Aidilfitri. Menyedari keunikan rasa dan aroma daun lerek, Arifin Zakaria menjadikan daun tumbuhan herba itu sebagai pengalas lemang yang dijualnya lebih 20 tahun lalu. Laporannya bersama wartawan Cairo Firdaus Khalid. Lemang daun lerek Arifin di Gombak ini menjadi tumpuan orang ramai terutamanya ketika Hari Raya. Kita berniaga setiap tahun dari 94 sampailah sekarang. Sekarang ni kita dah dapat tempat yang sesuai, tempat yang besar, sesuai, jauh pada orang. Jadi saya kekalkan jual lemang ni hari-hari. Bagaimanapun, keenakan juadah lemang daun lerek bergantung kepada resepi dan teknik pembuatannya bagi mendapatkan rasa dan tekstur yang bersesuaian. Lemang tu sedap atau tak sedap, dia bergantung pada resepi. Resepi isi yang terkandung dalam lemang tadi. Walaupun terdapat sedikit kenaikan harga, namun juadah tradisional ini tetap menjadi pilihan bagi penggemarnya. Saya daripada Terengganu biasa punya lemang, tapi bila dah jumpa daun lerek ni memang tak miss, datang KL mesti singgah beli. Tak kira tak hari raya pun mesti beli punya. Lebih istimewa, keunikan rasa lemang daun lerek ini turut digemari oleh masyarakat berbilang kaum. Saya daripada Penang ni datang semata-mata untuk cari lemang daun lerek ni. Tahun-tahun beli ni. Satu tahun ada beli 2 kali lah. Saya punya anak pun mesti mau beli sini. Saya kasih kawan makan. Saya punya kawan-kawan semua cakap ayam maya sedap. Kolombo nombor 1 ya, nombor 1 ya. Cairo Firdaus Khalid, RTM. Konsert Riang Riuh Raya menjanjikan kelainan menerusi pengisian lebih menarik. Konsert yang ditayangkan esok pada pukul 9 malam di TV2 itu bakal menampilkan gabungan pengacara jemputan Didi Alias dan Tizo Zander buat julung kalinya. Selain persembahan oleh 9 penyanyi terkenal, konsert turut dimeriahkan dengan jandawara yang melibatkan pempengaruh media sosial. Nak tunjukkan dalam Riang Riuh Raya ni, maknanya kalau seisi keluarga tonton Riang Riuh Raya ni, semua akan terhibur. Ada lagu, ada permainannya, ada diorang akan tengok artis-artis artis-artis yang mereka minat ada dalam program kami ni, boleh tahu perkembangan artis-artis tersebut. Itu yang kami cuba tunjukkan dalam Riang Riuh Raya. Alhamdulillah, RTM memang tak pernah lupa saya. Saya nak ucapkan banyak terima kasih pada RTM yang menjemput saya untuk Riang Riuh Hari Raya pada tahun 2024 ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sangat istimewa sebab ini kali pertama saya bersama-sama dengan Mami Didi Alias. Honoured untuk saya, juga kepada unit hiburan TV RTM kerana bagi peluang pada saya untuk saya mengacarakan sebuah majlis yang sangat besar, Riang Riuh Raya. Dan saya sebenarnya nervous. Lebih kurang hampir 20 tahun saya tidak berada di TV. Kemeriahan Syawal pastinya tidak lengkap tanpa dendangan lagu raya. Antara lagu raya Malar Segar dan lagu raya moden, yang mana pilihan ramai? Wartawan Muhammad Raswin Setia mencari jawapannya. Sebab Ana membesar dengan lagu raya lama, so Ana rasa lagu raya lama. Sebab, yelah, it's very classic, very classic. Balik kampung, balik kampung. Sarah suka lagu lama. Lagu lama lagi bermakna dan mendayu-dayu dan terasa dekat hati. Lagu lama. Jangan usah nyanyi, tak nak saya tak boleh nyanyi. Dua-dua. Sebab klasik memang nostalgia lah kan. Moden sebab sesuai dengan peredaran semasa, peredaran zaman. Dan kalau nak kata lagu-lagu moden sekarang ni tak boleh in, sebenarnya kalau dengar banyak kali boleh je in. Selamat Hari Raya, maafkan ku ayah bonda, ku pintamu cinta hidupku
lupakan segala sengketa. Mari kita bermaafan selalu. Oh, pulangku tak sama tanpamu. Setiap tahun, pelbagai lagu raya baharu dihasilkan. Walaupun sedap didengar, ada yang berpendapat lagu raya baharu tidak setanding dengan lagu raya lama. Komposer perlu pandai mengolah melodi daripada awal sampai habis. Daripada intro tu, kalau kita lihat, saya bawa contoh lagu Saloma. Daripada intro, bila kita dengar saja, kita dah tahu hari raya sudah tiba. So begitu juga dengan lagu arwah Tan Sri P. Ramlee. Jadi lagu-lagu tersebut meninggalkan kesan. Begitu juga dengan lagu macam Sani Sahuri. Sebenarnya komposer terdahulu mencipta lagu hari raya berserta dengan lirik yang cukup, orang kata apa, menimbulkan nostalgia. Gubahan sesebuah lagu raya masa kini perlu menggabungkan elemen yang boleh memberi impak kepada pendengar dan kadang-kadang memerlukan tempoh masa yang panjang untuk melekat di hati. Kadang-kadang pembikinan lagu raya bukannya semudah itu. Ia perlu dilihat dalam pelbagai faktor, dari segi ciptaan melodinya, temponya, liriknya, supaya lagu itu menembusi, dan apabila dah diterima masyarakat, dia akan dihidangkan sepanjang setiap tahun lah. So bagi saya, cuba rujuk kepada lagu-lagu terdahulu, apa kekuatannya, dan gabungkan dengan teknologi masa kini lah. Tak kisah klasik ataupun moden, lagu-lagu raya yang dihasilkan adalah untuk memeriahkan suasana Aidilfitri. Jadi, menjadi pilihan anda untuk meraihkan Syawal tahun ini dengan variasi lagu-lagu raya terbaik sepanjang zaman. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Muhammad Rasin Setia, RTM.